Keputusan penuh pilihan raya negeri Sabah menunjukkan gabungan rakyat Sabah yang memayungi parti-parti besar iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan PBS, Parti Bersatu Sabah telah berjaya membentuk kerajaan negeri dengan memperoleh sebanyak 38 kerusi, warisan 32 kerusi dan bebas 3. Menang tetap menang dan kejayaan GRS ini boleh disifatkan atas beberapa faktor iaitu pertama, melihat kepada keprihatinan terhadap isu harian Everyday Define kerana 70% rakyat Sabah masih merupakan rakyat agrarian yang sangat memikirkan basket ekonomi iaitu isu pekerjaan, keperluan hidup harian sebagai sebuah kesinambungan hidup. Faktor yang kedua ialah melihat pada kelas sosial yang membezakan masyarakat juga diguna dengan bijak oleh GRS iaitu target audience dan kempen MA63 juga berjaya meyakinkan rakyat Sabah untuk terus menyokong gabungan dengan parti besar dari Semenanjung yang telah mendapat mandat dan sokongan rakyat dan raja berperlembagaan. Faktor yang ketiga, hubungan negeri dan persekutuan dalam the spirit of federalisme ini akan lebih mudah diurus tadbir jika dukungan parti negeri dan federal berkongsi aspirasi yang sama. Faktor yang seterusnya kalau saya nak lihat formula gabungan yang keempat ni ialah keberjayaan GRS ini ialah mengekalkan formula gabungan atau permuafakatan untuk meneruskan politik di Malaysia. Ini jika dilihat melalui pecahan kerusi ianya agak berbeza. Kalau kita ikutkan mengikut parti akan menunjukkan perbezaan iaitu warisan dengan 29 kerusi, Perikatan Nasional 17, Barisan Nasional 14, Parti Bersatu Sabah 7, 3 bebas, Parti Keadilan 2 dan UKO 1. Ini bermakna bahawa formula gabungan atau formula permuafakatan masih lagi mendasari politik di Malaysia dan GRS telah membuktikan formula ini berjaya. Dalam konteks negeri Sabah misalnya, kita dapat lihat golongan rakyat berpendapatan rendah yang paling mendapat impak tersebut. Jadi rasa terima kasih rakyat Sabah kepada Putrajaya ketika ini masih tinggi. Ia telah memberikan impak kepada rakyat Sabah khususnya golongan B40. Dan kita tahu rakyat Sabah antara ramai yang termiskin ialah di Sabah, golongan B40 juga antara yang teramai. Dalam konteks ini juga kita tidak menafikan bantuan daripada kerajaan negeri Sabah. Namun hakikatnya bantuan daripada kerajaan negeri Sabah, sebuah kerajaan negeri taklah sebesar daripada ataupun tak sekemampuan daripada kerajaan persekutuan. Ternyata dalam konteks ini, dasar kerajaan Putra yang dilihat prihatin khususnya menangi ekonomi rakyat melalui pengumuman-pengumuman di media arus perdana memberikan kesan kepada pengundi Sabah. Jadi kita lihat di sini dengan imej-imej Perdana Menteri berdoa di TV hampir setiap hari telah berjaya menarik pengundi di Sabah, khususnya pengundi Bumi Putra Islam yang dilihat banyak mendukung kepada kerajaan Perikatan Nasional dalam konteks negeri Sabah sekarang ini. Selain itu, kita lihat jumlah penurunan undi sekitar 66% saja turun mengundi juga mempengaruhi pola yang berlaku dalam pilihan raya negeri Sabah ini. Jumlah yang menurun untuk pergi mengundi ini sangat kurang akibat daripada ketakutan terhadap wabak COVID-19. Ini menyebabkan momentum dari parti warisan misalnya untuk menggerakkan ramai penyokong mereka untuk mengundi agak terbatas. Faktor seterusnya kita lihat boleh dijadikan iktibar dalam pilihan raya yang akan datang. Kita lihat warisan menang dari segi kempen media sosial. Namun kita lihat penetrasi atau penembusan ke akar umbi agak terbatas. Ini kerana dalam konteks di negeri Sabah sendiri masalah internetnya belum begitu baik berbanding di semenanjung Malaysia ataupun di kawasan bandar-bandar besar yang lain. Jadi kita lihat kempen media sosial warisan mereka menguasai, tapi dari segi sampai ke akar umbi itu tak sampai walaupun kempen media sosial mereka agak baik.